nazir masjid, di mana nazir salah kepengurusan masjid Bukit Indah. Seterusnya yang dikasih oleh perempuan muslim dan muslimah sudah masuk ini. Kita sambung pengajian kitab Mishkatul Masabih, ya, sebuah kitab hadis. Ya, kitab hadis. Kita sambung ataupun kita masuk hadis yang kedua. Hadis yang kedua, kitab Mishkat Al-Masabih. Hadis yang pertama ialah mengenai keikhlasan, yang mengenai niat. Yang hadis niat, innamal a'malu binniyat, hanya saja setiap amalan itu berdasarkan kepada yang diniatkannya. Jadi hadis yang kedua iaitulah hadis Jibril. Nama hadisnya hadis Jibril. Bila kita baca kitab-kitab ataupun dengar para asatizah menyebut hadis Jibril, maknanya merujuk kepada hadis inilah, mana tak ada yang lain. Ya, hadis Jibril, iaitulah hadis Jibril ataupun Jibril datang bertemu Nabi dalam keadaan mengambil ataupun dalam keadaan mengambil bentuk manusia dengan izin Allah. Kemudian ditanyanya Nabi, apakah itu Islam, apakah itu iman, apakah itu ihsan, sampailah kepada tanda-tanda kiamat. Jadi hadis ini diberi nama sebagai hadis Jibril. Sempena Jibril datang bertemu Nabi. Bagaimana bunyi hadisnya? Iaitulah bersumberkan Umar bin Khattab an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardah qala, hadis riwayat Imam Muslim. Bainama nahnu, Umar bin Al-Khattab menceritakan, bainama nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, ketika kami, maknanya ramai para sahabat, mana bukan Umar seorang sahaja, Umar yang menceritakan peristiwa ini bersama dengannya sahabat-sahabat yang lain. Ya, di sisi Nabi SAW, maknanya di dalam majlis Rasulullah ya SAW pada suatu hari. Maknanya pada suatu hari tidak dijelaskan bila pagi, petang ke bila, hari Rabu ke Selasa, Jumaat, disebut pada suatu hari, kerana yang pentingnya adalah isi kandungannya, bukan hari bila, bukan tarikh bila, bukan pagi ke petang. إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ, muncul yang di dalam majlis kami, cerita Umar bin Khattab, muncul di dalam majlis kami seorang lelaki yang mana pakaiannya teramatlah putih. Syadid ini, syadid maknanya teramat, makna putih, putih sungguh. Syadidu sawadi sya'ri, dan rambutnya hitam pekat, rambutnya hitam semua. Mana menunjukkan penampilan orang tadi
adalah bagus, bersih pakaian. Bila pakaian bersih, tentulah yang memakainya juga adalah seorang yang bagus, bersih, baunya harum, rupa parasnya bagus, kemudian rambutnya hitam pekat, hitam betul, menunjukkan terurus, terjaga, penampilan itu ya nampak bagus penampilan. La yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun. Kemudian tidak ada padanya itu pada lelaki tadi, sama ada pada tubuhnya ataupun pada pakaiannya, tanda-tanda dia ni seorang yang bermusafir, maknanya datang dari luar kota Madinah. Pasal apa tak ada tanda? Kerana zaman dulu tak ada orang musafir pakaiannya kotor, pakaiannya berdebu, rambutnya begitu juga berdebu, mukanya, tubuhnya berdebu. Itu di antara tanda-tanda musafir. Kemudian yang peliknya, tanda musafir tak ada. Kemudian tidak ada siapa-siapa di kalangan kami ini yang mengenali. Lagi dah pelik. Tak ada siapa kenal. Penduduk Al-Madinah Al-Munawwarah berapa orang sahaja. Pasal Al-Madinah dari segi zaman dulu lah, dari segi luas sempitnya adalah Al-Masjid An-Nabawi sekarang ini. Itu sempit luar Madinah. Dalam pagar yang tinggi itu, yang memagari Masjid Nabawi sekarang ini, itulah Madinah zaman dulu. Luas sempit ini. Lalu sahabat Muhammad tak ada siapa kenal dari kalangan penduduk Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian tengok, tak ada daripada luar kota Madinah, tak ada tanda-tanda musafir. Musafir zaman dulu naik motor, naik kuda, naik kenderaan binatang begitu, berdebu, rambut pun mukhabbal, pakaian pun mukhabbal, berdebu habis. Tapi tak ada. Jadi betapahlah hairan. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Sehingga orang tadi, lelaki yang bagus tadi, rupa parasnya, perwatakannya, masuk dalam majlis kami. Dia pergi depan, duduk depan Nabi, dan lututnya berlaga dengan lutut mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagilah hairan para sahabat, berlaga dia lututnya dengan lutut mulia bagi dia sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Dan berlaga lutut dia dengan lutut mulia Nabi. Dia letak pula tangan dia di atas dua paha mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya betul-betul rapat dengan Nabi. Dia sudah mengenali Nabi dah berapa lama dah, sampai boleh duduk hampir dekat. Kemudian berlaku kepada itu, pegang paha Nabi lagi. Dah dia baru masuk dalam majlis, duduk depan pula. Lagilah sahabat bertambah hairan. Kalau kita hari ini mungkin saya memandang di antara satu sama lain, satu. Waqala, lalu orang tadi pun berkata kepada Nabi, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Dia duduk depan, pegang paha Nabi, dia panggil Muhammad. Tak ada sahabat panggil Muhammad. Isteri Nabi pun tak panggil Muhammad. Isteri Nabi Aisyah yang tercinta itu memanggil ya Rasulullah. Tak ada panggil Muhammad, tak ada. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, kalau aku bertemu pada malam Lailatul Qadar, aku nak baca apa? Tengok ya Rasulullah.
Dan Allah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari muhammadu bainahum. Muhammadur Rasulullah. Ini datang-datang siapa tak kenal? Ya Muhammad. Ganjil. Lagilah keharanan ya para sahabat. Akhbirni 'anil Islam. Ceritakan kepadaku apakah itu Islam. Ya, berkenaan dengan al-Islam. Qala, lalu baginda pun menjawab, al-Islam, Islam itu ialah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, kamu membuat pengisytiharan, pengakuan dengan yakin di dalam hati kamu. Mulut itu membuat pengakuan, kemudian hati itu yakin bahawa tidak ada Tuhan yang berhak, yang sebenar-benarnya disembah melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasulullah. Yang pertama. Yang kedua, wa tuqimas shalah, kamu melaksanakan solat, merujuk kepada solat 5 waktu. Kerana 5 waktu inilah yang fardunya, lain tak ada lagi. Yang lain itu solat-solat sunat, sama ada sunat mutlak biasa ataupun sunat yang ada nama-nama yang tertentu yang berdasarkan kepada tempat ataupun berdasarkan kepada masa. Itu solat sunat. Di antara sunat, sunat yang sunat ataupun sunat muakkadah, itu saja. Yang 5 itulah yang fardu. Kecuali yang akan jadi fardu juga jika seseorang itu bernazar. Bernazar itu solat sunat akan menjadi wajib. Dia bernazar boleh apa-apa, dapat apa-apa. Dia bernazar kalau dapat kerja, dapat apa, dia beri kesembuhan, dia nak apa, dia akan solat bernazar, solat duha selama berapa, seminggu betul-betul 4 rakaat, 6 rakaat. Jadi solat duha itu menjadi wajib. Selain daripada itu tak ada. Mana solat fardu yang 5 waktu. Waktu tiyaz zakat, dan kamu mengeluarkan zakat. Kalau bahasa sekarang ini, membayar zakat. Pasal membayar, pasal dimudahkan. Zakat itu boleh dinilaikan. Zakat apa? Zakat fitrah. Zakatul fitr. Dari segi asalnya mengeluarkan makanan ruji setempat, diberikan kepada fakir miskin. Diberikan kepada fakir miskin, ya, makanan ruji itu, asnaf itu, tetapi dinilaikan. Satu kantang berapa? RM7.50, RM8. Kemudian bagi yang nak bayar lebih, di barang bayar apa, dia makan beras mahal, mungkin RM14. Dia makan beras beras yang mahal-mahal lagi, RM21. Itu yang terbaik, ya. Namun kalau dia keluar RM7.50 pun dah okey dah. Sudah memenuhi, sudah ada makna membayar zakat fitrah ataupun zakatul fitr. Kemudian zakat-zakat yang lain, zakat-zakat yang lain itu berdasarkan kepada individu yang cukup syarat-syaratnya. Yang cukup syarat-syaratnya, zakat tanaman, zakat perniagaan, zakat emas dan perak. Banyaklah 5-6 jenis zakat itu. Kalau di zaman moden ini, zakat wang simpanan, itu kajian terbaru. Kitab-kitab lama tak ada lah, ya. Kitab-kitab baru, mereka-mereka yang baru dipanggil fiqh contemporary, yang baru, seperti zakat saham. Zakat saham itu ada perbincangan. Zakatul ashum, zakat saham, itu perbincangan. Bahkan ada seorang ustaz kita, dia buat PhD, tajuknya zakat saham.
Ini kajian ini pun. Itu di antara kewajipannya. Pasal dari segi mengeluarkan harga benda ini, dia ada dua. Dia ada dua, satu sunat, satu wajib. Ya sunat itu biasa. Derma sedekah sunat itu biasa. Yang wajib itu zakat. Jadi bila Allah berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, sampailah Allah sebut dapat asal. Sesungguhnya ataupun hanya sedekah itu as-sadaqah. Jadi sedekah itu merujuk kepada yang wajib, iaitu zakat. Sedekah yang lain adalah sunnah. Wa tasuma Ramadan, dan kamu berpuasa di bulan Ramadan, puasa fardu. Tak ada puasa fardu. Yang kita kena puasa wajib melainkan di bulan Ramadan. Dengan arti puasa-puasa lain sunat. Kecuali sesiapa yang bernazar. Sesiapa yang bernazar, dari nazar ini benda sunat menjadi wajib. Ataupun dia kena fidyah ataupun kafar. Kafar kerana buat sesuatu benda. Jadi di antara benda ini kena puasa. Seperti buat kesalahan yang besar di bulan Ramadan. Kemudian kena puasa 2 bulan betul-betul. Kan hanya itu 2 bulan betul-betul kena puasa. Itu asalnya. Tak mampu barulah boleh berpindah kepada pilihan yang kedua. Puasa itu wajib. Jadi tidak ada yang lain yang wajibnya kecuali di bulan Ramadan. Dan puasa sunat ini banyaklah puasa sunat ini. Puasa sunat mingguan, Isnin Khamis. Kalau boleh iaitu pun alhamdulillah. Kemudian bulanan, hari-hari putih, ayyamul baik, 13, 14, 15 setiap bulan. Itulah bulan Hijri. Bulan Hijri Muharram Safar itu. Setiap 13, 14, 15 hari bulan. Maknanya hari-hari putih dipanggil hari putih kerana bulan mengambang, bulan purnama pada masa itu. Disunatkan puasa itu bulanan. Kemudian tahunan, contohnya yang hampir kepada kita ini, hari Arafah, 9 Zulhijjah, itu sunat. Ataupun siapa nak puasa juga, bermula daripada 1 Zulhijjah lagi, 1, 2, 3 sampailah 9 Zulhijjah, sunat puasa sampailah 9 Zulhijjah. Ataupun puasa tahunan 10 Muharram, 10 apa? Muharram. Ataupun dia boleh ambil 2 hari, 9 Muharram, 10 Muharram. Dia nak ambil 3 hari pun boleh, 9, 10, 11. Dia nak ambil daripada 1 Muharram pun boleh, daripada 1 Muharram sampai 10 ataupun 9 Muharram. Itu di antara contoh puasa-puasa sunat. Dan puasa ini, sahabat-sahabat sekalian, satu amalan bukan mudah. Kita nak baca Quran, nak berzikir, nak beri sedekah, nak solat, lebih mudah berbanding nak puasa. Biasa yang rajin puasa ni orang perempuan rajin puasa. Orang lelaki ni payah puasa sunat. Saya pun sama juga dah. Orang rumah rajin puasa. Tapi dia nak puasa tu minta izin daripada kita lah. Tapi takkanlah kita tak nak bagi izin. Puasa perempuan ni rajin puasa. Orang lelaki ni payah sikit. Pasal nak kompromi makan ni payah kita. Sekejap mengerti, sekejap mengerti, sekejap mengerti. Payah. Payah. Perempuan ni rajin puasa. Puasa ni ibadat yang payah. Kecuali mereka yang ada kekuatan, diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala. Dan yang kelima, rukun Islam, wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila, iaitulah kamu mengerjakan haji jika kamu mampu. Jadi kalau sahabat-sahabat sekalian, kita tengok jawapan Nabi SAW
cukup 5 rukun Islam. Maknanya hadis ini, pertemuan ini berlaku pada tahun akhir kewafatan Nabi SAW. Maknanya pada masa itu Islam sudah lengkap dan sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi pada tahun akhir kewafatan Nabi, kemudian bila tengok sejarah, memang peristiwa ini berlaku pada tahun 10 Hijrah. Pada tahun 10 Hijrah, dan pada tahun itulah baginda wafat. Pada tahun 10 Hijrah, dan Nabi SAW berada di Al-Madinah Al-Munawwarah 10 tahun. 10 Hijrah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan berada di Makkah daripada tahun diangkat, dilantik menjadi Rasul 13 tahun. Jadi di Makkah, jadi 23 tahun. 13 tahun di Makkah, kemudian 10 tahun di Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan peristiwa ini berlaku pada tahun 10 Hijrah. Lalu ketika itu Islam sudah dekat. 5 rukun itu sudah disebut oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala, orang tadi itu qala sadaqta, betul kamu, jawapan kamu ini betul. Lalu sahabat berkata, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami pun lagilah bertambah hairan. Tadi dia tanya, nak tahu. Kemudian bila bagi dia jawab, dia kata betul. Tak pelik. Bagilah hairan. Kita ni sahabat-sahabat sekalian, biasanya kalau kita ni cikgu ataupun kita ni mengajar, ustaz ataupun ustazah, bila kita tanya pelajar kita tanya tu bukan kita nak tahu, kita nak uji dia. Kemudian pelajar jawab betul, kita berkata betul Ahmad, betul Allah. Itu cikgu. Jadi pelik. Orang tadi ni pelik. Sahabat pun tengok keheranan. Qala, dia berkata lagi, fa akhbirni 'anil iman. Maka beritakan kepadaku, khabarkan kepadaku berkenaan dengan al-iman. Qala, baginda pun menjawab, atu'mina billah, bahawa kamu ini beriman, yakin, percaya dengan sungguh-sungguh, beriman kepada Allah wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Para malaikat ini tak ada siapa yang tahu ya bilangannya malaikat Allah. Kita belajar akidah, memang tak boleh tahu berapa bilangan. Setiap benda ni ada yang jaga ni. Di antara yang menjaganya pada malaikat Allah. Yang tu bahagian jaga, bahagian yang tak jaga. Bahkan disebut di dalam hadis-hadis yang sahih, setiap yang mengambil ruang 4 jari anak Adam, 4 jari anak Adam. Mana satu tapak tangan anak Adam dah ada malaikat yang sujud kepada Allah. Berapa ramai itu? Tak ada siapa tahu bilangannya. Malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Mana maha agung, maha besarnya, maha hebatnya, maha pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru makhluk malaikat. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Kitab-kitab yang diceritakan oleh Allah kepada kita ada 4. Wajib diimani bahawa Allah menurunkan kitab ini kepada Nabi ini. Kitab ini kepada Nabi ini. Dia ada yang bernama At-Taurah. At-Taurah diturunkan kepada Nabi Musa, ya, alaihi salatu wassalam. Ada yang bernama Az-Zabur ataupun Zabur, diturunkan kepada Nabi Dawud, ya, alaihi salam. Dan ada yang bernama Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, ya, alaihi salatu wassalam. Dan akhir sekali Al-Quranul Karim.
diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 itu di samping ada yang disebut sebagai suhuf. Suhuf ini berupa lebaran-lebaran kertas begitu, catatan-catatan. Catatan. Jadi tumpah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi yang lain. Jadi antara Nabi Idris pun ada, Nabi Ibrahim pun ada, Nabi Musa, Nabi Sif pun ada. Itu di antara yang bernama Suhuf Sahifah. Ya, kitab ini 4 sahaja yang wajib kita imani. Yang lain itu tidak diceritakan oleh Allah, kita pun tak tahu. Kita pun tidak tahu. Ya, hanya di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa rusulihi, dan kepada para rasulnya. Begitu juga para rasul Allah ini ramai. Yang kita wajib imani yang Allah ceritanya 25 orang. Dan rasul ini lebih daripada itu, para nabi itu lebih daripada itu. Tidak diketahui bilangannya melainkan Allah. Cuma beberapa ijtihadat, pandangan-pandangan daripada ulama-ulama menyebut apa 125, 24 ribu begitu. Ada yang berpandangan begitu. Dan ada di antara menyebut angka yang lain. Yang pastinya tidak ada pengetahuan tepatnya bilangannya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita imani yang disebut di dalam Al-Quran itu 25 orang rasul yang diutuskan oleh Allah Taala. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat. Itulah kepada hari kiamat. Ini 2 nama yang masyhur. Hari akhirat dan juga hari kiamat. Dan nama kepada hari akhirat, hari kiamat ini banyak, berpuluh-puluh namanya di dalam Al-Quran sendiri. Tapi yang masyhurnya 2 nama ini, hari kiamat, hari akhirat. Dan benda ini wajib diimani, kena percaya yakin bahawa kita ni ada kehidupan yang lain selepas mati. Kehidupan sekarang ini hanya singkat sahaja. Berapa tahun? Kalau sampai 100 tahun, kira hebatlah tuan. Hebatlah tuan. Sampai 150 tahun, wartawan datang jumpa lah. Apa rahsia ni, makan apa, dia hebatlah. Kemudian di alam sana, lepas mati tu tak ada tahun apa dah, sampai bila-bila. Yang tu. Jadi yang kita hidup ini, kita membuat bekal untuk di alam yang tidak ada tahun lagi. Jadi untuk perjalanan yang panjang itu memerlukan kepada bekal yang banyak. Jadi mati itu merupakan permulaan, satu langkah pertama untuk perjalanan yang tidak ada penghujungnya. Ujung-ujungnya syurga. Allahumma adkhilna jannah. Itu ujung. Masuk syurga pun tak ada hujung, dah sampai bila-bila kekal dalam syurga. Kita minta begitu. Ya Allahumma adkhilna jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami semua ke dalam syurga. Masuk syurga tak ada hujung dah, sampai bila-bila kekal dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi ketika Allah beri peluang atas dunia ini, banyakkan bekal. Banyakkan bekal untuk menghadapi hari akhirat. Bermula hari akhirat kepada seseorang ialah apabila dia mati. Dia mati itu dah melangkah ke alam akhirat. Ataupun untuk guru sebut, mati itu adalah kiamat kecil. Kiamat kecil. Sebagaimana juga mereka menyebut tidur itu adalah mati kecil. Kita tidur tiap malam tu. Tiap malam tidur itu mati kecil. Kalau betul-betul mati, baru mati besar. Tengok tidur, tak sedar, itu baru mati besar. Kalau sedar lagi pagi besok, malam tadi kita tu mati kecil. Tak sedar apa dah masa tidur. Orang tu usul kita pun lempar dengan konak, tak sedar apa. Ya? Jadi bekalan itu untuk menghadapi hari akhirat. Jadi wajib beriman.
Dan kita imani hari akhirat sebagaimana yang Nabi ceritakan. Pasal benda lain, tak boleh kita nak agak-agak nak ijtihad, memberi pandangan, tak ada. Pasal benda lain, beriman kepada lain. Dan akhir sekali, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kamu beriman kepada takdir Allah. Buruk baik semua daripada Allah. Buruk baik itu pada pandangan kita. Semuanya ada hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya buruk dari sisi si A mungkin baik di sisi C. Jadi benda itu benda berbeza di antara seorang dengan seorang. Kita hujan lebat umpama. Bagi orang kampung, dia nak menoleh getah umpama, tak boleh menoleh buruk dia pasal hujan. Bagi orang bercucuk tanah sayur ke tanah apa, tanah durian ke, durian di bawah tanah, hujan, sungguh dia, tak payah siap. Tengok benda yang sama boleh jadi baik kepada si fulan, boleh jadi buruk kepada si fulan. Benda berbeza. Ataupun sesuatu benda kita nampak buruk kepada kita hari ini, kemudian bila kita tengok pada 3-4 tahun akan datang, masih baik dan benda itu berlaku kepada kita. Jadi baik juga. Jadi semua itu takdir daripada siapa? Daripada Allah ya Subhanahu wa taala. Kemudian qala sadaqta. Bila baginda menjawab begitu, orang tadi berkata sadaqta, benar kamu wahai Muhammad. Qala, kemudian berkata lagi orang tadi, fa akhbirni 'anil ihsan. Cerita pula ihsan itu apa? Baginda pun menceritakan ihsan. Makna ihsan anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Iaitulah kamu beribadah menyembah Allah seolah-olahnya kamu boleh melihat Allah. Dan jika kamu tak mampu, tak boleh sampai kepada maqam itu, kamu yakinlah bahawa Allah ini duduk melihat kamu. Itu dia bagi setengahnya maqam muraqabah. Maqam muraqabah ini kita pergi mana-mana, Allah itu maha melihat. Jadi orang begini, dia pergi mana-mana, duduk mana-mana, masa mana, tempat mana, dia pasti akan jaga hukum hakam. Dia akan jaga syariat. Pasal apa? Allah tu pantau dia, Allah tu tengok dia. Tak ada tempat yang di luar daripada ilmu, penglihatan, pendengaran Allah yang maha sempurna. Itu muraqabah, itu al-ihsan. Di antara maknanya. Qala, kemudian kata lagi orang tadi, fa akhbirni 'anis sa'ah. Ceritakan kepadaku berhubung dengan kiamat. Berhubung dengan kiamat. Lalu baginda menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya ini lebih mengetahui berhubung dengan kiamat berbanding yang bertanya itu. Bila begitu Nabi jawab begitu, lagilah sahabat yang tanya, siapa dia lah dia ini? Baginda sendiri itu mengakui tidaklah baginda ini lebih tahu berbanding orang yang bertanya. Siapa dia ni? Orang yang hairan pada sahabat. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu ceritakan kepadaku tanda-tandanya. Amarat. Jadi tanda-tanda kiamat ini kita belajar dalam akidah ada dua kategori. Satu tanda kecil, dua tanda besar. Jadi Nabi cerita ini tanda-tanda kecil yang sedang berlaku. Bila dah mula berlaku tanda besar, tak lama dah kiamat. Bila start dia satu tanda besar, yang kedua, 3, 4, 10 ke berapa, sekejap dia berlaku. Jadi tanda kecil ini sentiasa berlaku sementara menunggu tanda besar. Di antara yang disebut oleh Nabi SAW, ibarat tanda besar ini kita ada gigi tasbih. Ada tasbih, kemudian kita putuskan tasbih. Kita putuskan. Bila putuskan, kita pegang. Tengahnya ada tasbih. Tak jatuh kan? Pasal apa tak jatuh? Kita pegang bawah.
Cuba kita lepas. Kita lepas. Satu jari. Begitulah tanda besar. Bila berlaku satu tanda besar, yang lain ikut, cuma aja berlaku. Sampailah tiup sampai kada. Jadi Nabi sebut ini tanda-tanda kecil kepada kiamat. Qala jawab ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha, iaitulah hamba ia melahirkan tuannya. Jadi banyak pandangan jadi dibukakan apa makna di antara hamba perempuan yang melahirkan tuannya. Ini dari segi fiqh, di antara pandangan dari segi fiqhnya, anak kepada hamba dengan tuan. Hamba ini seperti barang anak, dan tuan dia boleh menggunakannya, menggaulinya seperti isteri. Itu kedudukan hamba perempuan. Tuan dia boleh gauli hamba tadi seperti isterinya dan tidak dikira berzina. Tidak dikira berzina. Dan hasil daripadanya, bila ada anak itu merdeka. Anak itu anak kepada tuan dia, jadi tuan kepada mak dia pun. Dari segi hukumnya mengikut pandangannya. Dan pandangan yang kedua ialah di antara maknanya simbolik kepada berlaku penderhakaan terhadap kedua ibu bapa. Berlaku penderhakaan anak-anak sudah tidak hormat lagi kepada mak ayah, bercakap kasar, membentak, mengapul itu. Dan benda itu berlaku depan mata kita. Kita baca mana, dengar mana. Di antara tanda ini. Wa antara al-kufata al-urata al-alata ri'a asyam yatatawaluna bil-bunyan fil-bunyan. Kamu akan mendapati suatu golongan yang asalnya berjalan pun tak pakai selipar, berjalan kaki ayam, mana miskin. Berjalan pun tak pernah pakai alas kaki, kemudian pakaiannya pun seperti telanjang, kemudian miskin. Pakaian seperti telanjang ini ialah pakai baju tak cukup, miskin. Cari sana, cari sini, maknanya kemiskinan itu. Al-alata yang miskin, kemudian asalnya sebagai mengambil upah, mengembala kambing. Mana miskin, ada harta benda. Yatatawaluna fil bunyan, mereka ini kelak akan berlomba-lomba untuk membina bangunan yang tinggi-tinggi, pencakapan ini. Tengok dia di Dubai atau puak-puak kabilah-kabilah, tak ada apa dulu di Dubai. Puak-puak kabilah Imarat itu tak ada apa dulu. Tetapi sekejap sahaja bila berjumpa minyak itu, tengok apa tak ada di Dubai. Lebih daripada Eropah lagi. Orang Eropah pun pergi ke Dubai untuk beli pulau apa, jual pulau-pulau buatan itu. Itu bukan RM1,000-2,000 itu. Pulau buatan itu. Apa ni artis yang hebat-hebat, pemain bola sepak yang hebat, dia beli rumah pulau. Tengok. Bangunan tinggi itu tak payah sebut dengan Burj Khalifah apa tu. Hotel apa tu. Yang suri apa tu. Orang sewa satu hari itu ratusan ribu satu hari. Kemudian kalau sewa berapa lama tu, sebelum nak check out, dia bagi hadiah satu masjid, bagi hadiah. Kau pelik itu. Kaya dia manusia sampai begitu. Dulu tak ada apa tu, Dubai tu. Duk gembala kambing dia kerja dia. Maksudnya berlaku depan mata kita. Begitu juga di tanah-tanah Arab yang lain. Seluruh dunia begitu. Berlaku masing-masing nak membuat bangunan yang tinggi. Siapa yang bangunan paling tinggi? Tengok jiran sebelah tinggi lagi bangunan dia. Dia pun tambah macam kata tinggi lagi dia sikit. Masing-masing berlaku. Dan benda itu berlaku. Qala sammat talaqa fala istu maliyan. Kemudian orang tadi pun pergi. Yang tanya tadi tu, lepas bagi dia jawab, dia pun keluar majlis pergi lah tahu mana. Kemudian Umar pun kata, aku pun termenung, fala istu maliyan, aku termenung. Apa yang berlaku tadi lepas kita tadi? Umar pun heran. Qala li
Lalu Nabi itu bersabda kepada Umar, "Ya Umar, atadri man as-sa'i?" Kamu kenal tak tadi orang tanya tadi siapa dia? Kenal ke tidak? Qultu, aku pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi pun kata, fa innahu Jibril, itulah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, datang kepada kamu nak ajar kepada kamu kesimpulan kepada agama ini. Kalau mereka ni tahu awal itu Jibril, mereka ni perlu siap-siap Jibril. Tapi tak tahu ada benda lain. Nampak kita kepada tahu awal, kita kepung tak pernah keluar, kita akan perlu Jibril. Ada boleh nampak Jibril, kemungkinan itu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tak saja. Jadi mudah-mudahan apa yang sama-sama kita yang dengar tadi diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.